ya. Jadi kena berikan hak kepada hati ini, sebab hati ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa hati ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah taala nak pandang pada hati kita. Walakin yanzuru ila qulubikum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa paras kamu. Alhamdulillah, kau Tuhan lihat rupa paras kita, parah kita, gigi dah tak ada, kulit pun kerepot dah labam dah, parah. Puas cik bodak. Alhamdulillah, Allah taala tak melihat rupa paras. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kamu. Jadi hati tempat yang mahal. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman. Allah taala beri kita faham. Allah Subhanahu berikan kita kesedaran sampai kita mati nanti. Sedar. Apa kesedaran kita? Kesedaran kita, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita. Terpulang kepada kita. Terpulang kepada kita. Sama ada kita nak menghadap kepada Allah pada waktu-waktu tertentu, itu wajib hukum dia. Kita ke mana kita solat, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ke mana kita berzikir, hati kita perlu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut bahwasanya tidak adalah hati itu kecuali hati itu mempunyai satu wajah sahaja. Laisa lil qalbi illa wajhatun wahidatun. Tidak adalah hati seorang itu kecuali ada wajah saja, ada satu wajah sahaja. Katanya, famata tawajjah ilaiha kharaja ghayriha. Bila dia menghadap kepada sesuatu, dia akan tidak menghadap kepada yang lain. Jadi keadaan hati kita sebegitu. Jadi bermaksud sekiranya seseorang itu ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan makna yang lain, berapakah kadar peratus hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapakah kadar peratus hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Terpulang kita nak yang macam mana? Qadar hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut qadar kita membelakangkan makhluk ini. Mengikut qadar kita membelakangkan makhluk ini. Sebab tu orang yang faham mana dia akan membelakangkan keseluruhan makhluk ini. Dia ketepikan keseluruh makhluk ini untuk dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun adab yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau solat, Nabi mengatakan sallu salatal muwaddi'. Kalau solat, Nabi dah bagi tahu dah kepada kita. Sallu salatal muwaddi'. Sembahyanglah kamu sembahyang selamat tinggal. Salatal muwaddi', wida'. Muwaddi' ni selamat tinggal. Bila kamu salatlah selamat tinggal. Apa maksud salat selamat tinggal? Banyak ulama huraikan maksud salat selamat tinggal. Tapi mafhum yang difahami bermaksud bila kita salat, tinggalkan sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kebimbangan kamu selain daripada Allah Subhanahu. Itu maksud salat selamat tinggal. Tinggalkan sesuatu kebimbangan, ingatan yang lain pada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud kamu akan menghadap kepada Allah dengan sempurna. Bila kita tinggalkan, salat kita tidak sempurna. Kenapa? Salat kita tidak sempurna sebab kita tidak tinggalkan ingatan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu punca salat kita tak sempurna. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tidaklah seseorang itu akan mendapat daripada salatnya
sama ada 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, mengikut qadar akalnya, begitu. Maksud mengikut qadar hatinya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermaksud hati itu dah satu sahaja. Satu wajah saja.